Baru ni nak viral satu video di mana cikgu kita, cikgu Taranom ataupun cikgu tajwid kita, Ustazah Aisyah Bain belajar vokal dengan Datuk Syafina Selamat. So kat situ orang cakap, Datuk Syafina ajar Ustazah Aisyah Bain. Pertanyaan tu. Dan pagi ni lah kita bersama dengan penyanyi lagu ini. Persis salju daripada Datuk Syafinas. Okey, tadi Datuk ada dah bagi tahulah sebenarnya kelas tu untuk Qori dan Qori'ah, bakal Qori dan Qori'ah kan. Mengajar teknik pernafasan. Betul. Yang akan kiranya bertanding. Dipilih tu belum saringan lagi. Dia orang baru belajar ramai-ramai sebab tu dah ada budak kecil sampailah yang dewasa. Sampai yang orang kata veteran lah yang memang dah tahu mengaji pun ada di situ. So mereka akan disaring lah. Saya rasa awal tahun depan ke. Berapa ramai orang Datuk masa datang? Masa tu saya kan tak ingat lah. Dalam berapa 100 orang ada. Ramai. Ya. Ramai juga tu. Datuk, tadi Ana tanya teknik vokal. Dia kata dia tak pernah belajar. Dia tak pernah belajar. Sebab saya mengajar di sana bukan saja cara teknik pernafasan yang baik, saya juga ajar dia orang macam mana nak warm up. So mereka macam, sebab bila kita menyanyi atau bertaranum, so taranum ni dia macam nyanyi juga, dia ada melodi kan. Jadi you akan menggunakan suara dan dia bukannya satu nada je macam ni just dari mula sampai akhir. Dia ada rendah sampai tinggi kan bila mengaji kan. Jadi dia kena gunakan teknik yang baik supaya tak ada ketegangan, ketegangan. So ketegangan dan juga pastikan nafasnya panjang supaya sempurnalah bacaan dia. Okey. Jadi kita ajar dia teknik-teknik asas, macam mana nak warm up, macam mana nak achieve skill tu. Okey, warm up tadi tu. Warm up. Dah biasa ni. Tak adalah, saya sebab kat AF dulu, saya sebelum ni pun saya tak tahu. Itu saya belajar hissing, bubbling kan. Boleh ke tunjuk contoh hissing yang paling betul lah dengan depan Ana tak pernah belajar. Okey, saya tanya dulu kenapa buat hissing. Orang yang dah pernah buat tu, kita tanya kenapa. Ujian mengikut ilmu yang saya belajar lah. Kata hissing ni untuk, kalau lepas saya buat hissing, saya akan rasakan tekak saya ni lebih terbuka. Okey. Itulah yang saya dapat lah. Jadi bila kita menyanyi tu lebih confident. Kadang-kadang ada benda-benda tersangkut tau kat tekak kita ni. Tapi lepas buat hissing 2-3 round, kita rasa kosong tekak ni. Betul? Betul. Okey, boleh diterima. Boleh diterima. Kalau bubbling, saya dapat rasa saya ada sinus. Hidung saya gatal. Itu. Okey, hissing tu bagus. Okey, antara kegunaan dia lah hissing ya, sebab bila kita punya vocal folds tu, vocal folds pita suara kita, dia ada 2 pita suara ni dalam tekak kita kan. So bila dia bergetar tu, misalnya tekak kita ada kahak ke apa ke, dia akan mengenepikan, ketepikan dia punya kahak-kahak tu tepi. So kalau you nak batuk, daripada batuk lebih baik hissing. Sebab batuk itu tak selamat untuk kita. Makna kata orang duk tak bagus. Tak bagus. Kalau kita selalu dengar misalnya cikgu kan, dia selalu maksudnya itu dia ada masalah di tekak dia. Sebab a lot itu dia vocal abuse tau. Sebab cikgu ni banyak cakap kan. Dia adalah professional voice users. Penyanyi, cikgu, lecturer, ustaz-ustazah, salesman, DJ betul. ni politician betul lah, banyak cakap, banyak gunakan suara. Kita ni adalah vocal professional voice users. Okey. Jadi tahap mendapat kerusakan suara tu sangat tinggi. Faham. Antara yang basic lah, kalau kita tengok, kalau kita dengar selalu orang selalu sekejap lagi sekejap kan, kalau terlalu kerap maksudnya berlaku sesuatu di dalam tekak dia yang tidak sepatutnya ada situ. Jadi daripada dia buat gitu, lebih baik dia dia clear up dia punya apa yang berada di tekak dia. Jadi praktik sebenarnya. Nak cuba? Dan tambah dia bukan saja. Dan salah satu dan lagi bila you buat
tu ialah kita nak dapatkan nafas yang sekata. Kenapa kita tak nafas sahaja? Apa nafas macam biasa? Sebab kita nak belajar bernafas kan. Kenapa tak? Dia ke tak payah bunyi kan. Sebab kita nak gauge, nak kira berapa panjang pernafasan itu. Okey. Sebab bila kita buat macam ni, kita boleh kira berapa panjang dia mengikut timing, berapa saat, dan kita juga boleh tahu nafas tu banyak ke sikit ke. Misalnya kalau saya buat itu macam sikit kan. Sikit. Kalau saya buat terlebih itu banyak. Kalau saya buat Okey. Sebenarnya ada pendek panjang. Tapi bila kita menyanyi ataupun nak mengaji tu, kita nak nafas yang sama dari mula sampai akhir. Walaupun kita buat benda tu tinggi ke rendah ke, kita nak dia sama, sekata je pernafasan tu. Jadi janganlah bila kita nyanyi tinggi kita rasa macam kita nak nafas banyak sangat. Itu kesilapan yang paling utama. Bila nak nyanyi tinggi atau nak mengaji tinggi, kita rasa macam kena push ni, kena paksa ni. Kita perlu nafas yang banyak. Itu yang kesilapan paling pertama lah. Betul. Memang betul lah Datuk kata tu. Tak payah nafas panjang kan. Tapi betul. Yang menjadi pilihan Datuk lah. Selain daripada Mawi lah. Selain Mawi. Tak payahlah. Anas pun tak payahlah. Anas pun nyanyi kat tau tu. Tapi Datuk tak pernah dengar kot lagu saya. Saya ni bawah-bawah je. Jangan gitu. Jangan gitu. Kita semua sama. Kalau ton suara yang paling Datuk suka untuk menyanyi kat Malaysia, siapa agaknya? Ton suara Ton suara. Ramai sebenarnya saya bila artis mendengar artis Malaysia yang suara macam sedap kan, saya excited. Macam wow, dia ni suara dia beautiful tone. Datuk kira menghargai suara orang. Saya ramai orang fikir saya ni cikgu, saya sentiasa nak judge orang je, asyik nak cari kesalahan je. Tak, sebenarnya saya tak. Bila saya duduk, kadang-kadang bila kita duduk kan dalam show kita duduk sebagai pendengar, nanti orang macam mana dia punya nyanyi sedap tak? Janganlah. Serba salah saya. Jadi saya jawab, sorry saya tak kerja ini. Saya nak enjoy je ni. Enjoy show. Macam artis Malaysia yang antara yang sedap, suara yang natural lah orang kata. Saya sebutlah kawan you, Bob. Ada agak dah. Bob ni memang semua orang suka suara dia. Siti Nurhaliza, of course, ni natural talent. Natural talent. Jamal Abdillah, ni suara-suara yang you dengar dia orang nyanyi, maknanya dia tak fikir. Suara tu macam keluar je, mengalir saja kan. Some people dia bertuah kerana diberi that specialty. Ramai yang perlu belajar untuk perbaiki dan make it more beautiful. Tapi ramai artis-artis yang ada macam good intonation yang bila dia nyanyi tu steady. Antaranya macam siapa ni? Jack. Bila kita nyanyi, dia nyanyi steady je. Jarang dia nyanyi sumbang. Ernie Zakri, steady dia punya pitch. So itu antaranya. Yang saya tak sebut tu bukanlah dia orang tak bagus, tapi ni pagi-pagi ni itu yang terlintas di kepala. Ramai yang suara bagus. Yang saya suka siapa? Mawi lah. Tersebut juga. Sebab saya tengok mata Mawi macam ni, dia keluarkan. Itu nama dia. Saya kasihlah. Kata Jawa kan. Kata Jawa. Tak suka aku kan. Kita kasihlah pagi ni. Allah Akbar. Okey. Kalau kita nak masuk kelas ni memang sangat lama sebenarnya Mawi kan. Tak cukup pun. Even 6 semester. 6 semester. 1 semester pun tak cukup. Kalau kita nak masuk kelas Datuk macam mana tu? Ada cara-cara dia. Boleh. Saya sebenarnya dapat banyak DM yang nak masuk kelas, yang tanya bila nak buat master class ke, workshop ke. Sebenarnya saya memang bercita-cita tahun hadapan untuk go all out, nak buat workshop, seminar. Hopefully lah berjaya. Kalau ada sponsor, Mawi tak nak sponsor ke? Sempat dah. Biasa Mawi minta sponsor. Jadi saya kalau berminat, insyaAllah tahun hadapan saya akan war-warkan di social media saya lah. Social media Datuk apa? Boleh follow? Ada satu je. Instagram? Instagram Datuk Syafinas Official. Okey Datuk. Nama Last saya. one. Nama saya kalau yang buat
apa tu Instagram saya ni sebenarnya bukan saya. Dia dibuat oleh satu TV station sebab dia paksa saya buat sebab saya Sebab GV lah ni. Bukan. Sebelum tu lagi. Okey. Dia paksa saya buat. Suruh buat. Sebenarnya saya tak nak buat, tapi last dia kata lambat sangat orang tua ni. Dia pun buatkan untuk saya. Jadi dia tulis Datuk Syafinas Official. Jadi saya terimalah sampai sekarang. So DATUK Syafinas SYAFINAZ. Sebab selalu orang ejen nama saya SHA. NAS kat belakang. Lepas tu dia letak pula Intan kat depan. Mana datang. Liz, tolong saya nak minta maaf banyak sebab saya minta tips tidak berbayar kepada Datuk untuk tips menjaga suara ni. Nak jaga vokal ni, silakan tu. Tips menjaga suara. Yang simple selalu orang tak perasan ialah batuk. Orang suka clear the throat. Clear the throat? Berdehem. Berdehem itu antara yang tidak patut dilakukan. Yang kedua, berbisik. Kalau dia sakit tekak, dia berbisik. Boleh tak ambilkan air? Sebenarnya itu lebih teruk daripada bercakap perlahan. Ya, betul. Jadi daripada you berbisik, lebih baik you cakap ambilkan air boleh tak? Daripada ambilkan air boleh tak? Tak pun tak payah minta tolong, ambil sendiri. Betul. Dan ni yang sebenarnya yang obvious lah, tapi ramai orang ignore. Jangan isap rokok. Sebab rokok itu boleh mengeringkan you punya vocal folds atau pita suara. Jadi suara you akan jadi rough dan you punya range pun boleh jadi semakin pendek. Tapi biasalah orang kata tak adanya. Tapi itulah kebenaran realitinya. Vape semua tak payah nak kan. Dan warm up sebelum kita nak menyanyi, nak bercakap macam you all kena warm up in the morning. Simple like daripada rendah ke atas. Buat tadi Bawi cakap bubbling atau lip trill ya. Macam tu je all the way. Dan keturun pagi bangun sebelum berus gigi pun boleh buat. Ini imam-imam pun kena buat ni. Agak sebelum jadi imam kan. Allahu Akbar Rasulullah pula kan. Tips yang bagus daripada Datuk Syafiq.